Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dihormati sekalian, pertamanya saya mohon yang bersama dengan kami supaya respon terhadap kualiti suara. Adakah suara saya dengan suara Dr. Yumi didengari dengan baik? Mungkin ada yang boleh bantu kami untuk bagi respon. Doktor, apa nama tak bekerja ini ya? Ya, ni cuti ya, cuti umum. Cuti umumnya. Tapi katanya kalau kerja pun tak ke kampus sangat kan sekarang. Ya, bekerja work from home. Work from home banyaknya. Okey, Ya, baik. Saya ingat suara ini agak okey lah kot. Okey, alhamdulillah Puan Haslina Harun kata jelas. Ustaz Muhammad Alhamdulillah. Daniel Badani pun kata jelas. Puan Izrin pun kata okey lah, kita boleh teruskan lah. Tanpa buang masa, Okey. saya serahkan kepada Dr. Yumi sebagai penterjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ya, Doktor. Buku Ya, aslinya betul. terbitan TBT. Tajuk terjemahannya adalah Management of Halal Food Quality, iaitu penulis asalnya berasal daripada USM yang kini juga berada di UIA katanya ya. Betul. Jadi insyaAllah perkongsian pada hari ini kurang lebih dalam 20 ke setengah jam berkenaan dengan aspek agama dan teknologi kerana ia berkaitan dengan management of halal food yang sedang meningkat naik dan seumpamanya. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Dr. Yumi Zuhanis Hasyun Hashim. Hasyun tu nak sebut macam mana tu? Nanti kena Hasun. jelaskan. Hasyun. Begitu juga bagi siapa yang belum kenal dengan doktor sebenarnya anak seorang tokoh sastrawan yang masyhur juga sebenarnya, iaitu Pak Nazil. Siapa yang Ya, biasa baca Alhamdulillah. pantun, buku kanak-kanak. Jadi bidang penulisan dan penerbitan ni saya ingat tak asing lah daripada Dr. Yumi ni. Tapi entah macam mana dia masuk bidang halal, bidang teknologi, biologi apa semua ni. Atau nanti mungkin dia boleh cerita lah sikit sebanyak ya. Jadi InsyaAllah. dipersilakan doktor. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana menjemput saya untuk sesi perkongsian penterjemahan pada hari ini. Terima kasih juga kepada IUM Press kerana memberi peluang kepada saya untuk menyumbang sedikit dalam projek IUM Translation Book Project pada tahun 2020. Terima kasih juga kepada semua yang mendengar pada hari ini. Jadi insyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang pengalaman menterjemah buku pengurusan makanan halal ini kepada bahasa Inggeris dalam tajuknya Management of Halal Food Quality. Saya rasa diberi amanah untuk melihat kepada aspek agama dan teknologi dalam siri penterjemahan IUM Press ini. Jadi saya akan insyaAllah melihat sedikitlah dalam aspek agama dan teknologi untuk buku ini. Dan tentu sekali saya terima kasih juga kepada penulis asal Dr. Nora Zilawati Muhammad Dahlal yang menulis buku ini dan memberi keizinan kepada saya untuk menterjemah kepada bahasa Inggeris. Jadi buku ini diterbitkan oleh DBP pada tahun 2015. Baik, sebelum saya mengupas buku ini dan menceritakan sedikit pengalaman menterjemah, ingin saya kongsikan sedikit latar belakang pendidikan. Saya graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang sains perubatan dan dalam bidang pendidikan dan kerjaya saya banyak terlibat dalam bidang rentas bidang. Daripada sains perubatan, saya dalam bidang sarjana saya membuat kajian dalam kejuruteraan bioproses engineering di UTM dan kemudian bidang nutrition dan kanser di dalam peringkat PhD. Bidang utama kajian saya ialah natural products atau bahan-bahan alami, traditional dan complementary medicine, perubatan tradisional dan alternatif, pemprosesan fitokimia dan juga kajian-kajian cell culture. Tahun hadapan 2021 insyaAllah genap 20 tahun saya bersama dengan UIA, bersama dengan INHAD atau sebelum itu dipanggil HERSEN, Halal Institute Research, Halal Industry Research Center, HERSEN, sebelum 2011, INHAD ditubuhkan pada 2011. Saya bersama dengan Department of Biotechnology Engineering
di Kuliah Kejuruteraan UiM. Jadi pada tahun 2018 berpindah secara penuh ke INHAT. Jadi bidang kajian saya selama awal tahun-tahun kerjaya saya di UiA lebih bertumpu kepada sains biologi, sains teknikal, kejuruteraan, bioteknologi. Tapi pada masa yang sama sudah terlibat dalam bidang halal agak lama, bermaksud pada tahun ini hampir 10 tahun, 11 tahun saya terlibat bidang halal. Namun begitu, walaupun saya merentas bidang, fokus utama dalam kajian dan minat saya sebenarnya adalah untuk mencapai kesihatan yang baik dan kesejahteraan, health and well-being. Walaupun bidang-bidang ilmu itu adalah berbeza, tapi tujuan utama adalah untuk mencapai health and well-being tersebut. Dan apabila berpindah secara penuh ke INHAT, saya mula melihat dengan lebih serius tentang halal living, kehidupan halal, halal body of knowledge, melihat ilmu-ilmu dalam bidang halal. Dan juga sekarang lebih tertumpu kepada halal dan thayyiban, diet for health and well-being. Jadi sekarang saya bertugas INHAT secara penuh sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Student Affairs. Baik, melihat kepada latar belakang pendidikan saya secara formal, mungkin ada bertanya, jadi adakah saya mempunyai pengalaman menulis atau menterjemah? Pengalaman secara pendidikan secara formal, saya tidak punya pendidikan secara formal dalam bidang tersebut, tetapi bidang kanak-kanak saya, zaman kanak-kanak dan zaman remaja, salah satu hobi adalah adalah menulis. Jadi antara hasil-hasil tulisan itu ada yang berjaya diterbitkan dalam antologi cerpen, puisi, ada yang saya terbitkan bersama dengan abang, juga sekarang ni staf UiA, dan juga bersama ayahanda saya lah, Pak Nazil. Alhamdulillah ketika zaman persekolahan saya mendapat peluang untuk menjadi peserta MPR DBP, Minggu Penulis Remaja. Di situ sedikitlah saya mendapat latihan dalam bidang penulisan. Walaupun sedikit tetapi saya rasa impaknya agak besar kerana ilmu penulisan itu walaupun pada itu lebih kepada fiction, tetapi secara teknikalnya perkara-perkara yang saya bawa sehingga sekarang, oleh kerana sekarang ini saya terlibat dalam INHAT dan juga di UiA sebagai penyelidik aktif. Jadi saya masih banyak menulis walaupun hasil tulisan sekarang lebih kepada saintifik, lebih kepada teknikal, dan kerana bidang saya biologi dan juga teknikal, maka hasil tulisan sekarang ni lebih kepada yang diterbitkan di jurnal-jurnal saintifik. Dan jika kita lihat dalam slide ni, penulisan tu agak terhenti apabila saya masuk ke universiti, mungkin dengan kesibukan dan juga bidang yang berbeza. Tetapi pada akhir tahun pengajian PhD, Alhamdulillah, sekembalinya ke tanah air, saya berjaya menerbitkan sebuah buku kembara PhD diterbitkan oleh ITBM, Mengurai Kelopak Musim. Dan seterusnya pada tahun 2011 apabila INHAT ditubuhkan, kami dengan beberapa rakan-rakan penyelidik yang datang daripada latar belakang yang berbeza, kejuruteraan, biologi, farmasi dan banyak lagi, diberi peluang oleh pihak TM, Telekom Malaysia, untuk menulis artikel berkaitan halal dalam Halal Pages, seperti yang saya tunjukkan di slide ini. Beberapa keluaran. Jadi artikel-artikel ini kami kumpulkan dan ketika itu saya diberi amanah untuk menjadi editor, menyelenggara penerbitan buku ini, dan pada tahun 2013 terbitlah buku Halal All That You Need to Know dalam bahasa Inggeris oleh ITBM, ini diterbitkan oleh ITBM. Dan kemudian pada tahun 2015 buku ini berjaya diterjemahkan kepada bahasa Jepun oleh sekumpulan ahli-ahli Persatuan Japan Malaysia Association yang berbangsa Jepun dan berbahasa Jepun. Nama saya mungkin kedengaran seperti Jepun, tapi saya bukan keturunan Jepun dan saya tidak boleh berbahasa Jepun kecuali arigatou gozaimasu. Namun buku ini merupakan satu bagi saya lah kejayaan peribadi lah, dan juga merupakan inspirasi kenapa saya rasa perlu usaha-usaha untuk menulis lebih banyak lebih bidang halal, dan perlu juga untuk menterjemah kerana penterjemahan itu salah satu cara yang boleh menyampaikan ilmu merentas sempadan. Jadi buku ini memang inspirasi lah secara peribadi.
Dan pada tahun 2015 juga dengan kolaborasi dengan ayahanda saya Pak Nazil, kami menerbitkan buku koleksi pantun halal. Ini diterbitkan oleh IUM Press. Jadi ini serba sedikitlah pengalaman yang sedikit dalam bidang penulisan. Penterjemahan sebenarnya buku All That You Need to Know ni saya telah terjemahkan tapi belum diterbitkan lah, insyaAllah akan mencari peluang-peluang yang ada. Jadi berdasarkan pengalaman ini dan juga inspirasi tersebut, bolehlah saya katakan kenapa saya komit untuk menterjemah buku ini ialah untuk menyampaikan idea kepada masyarakat umum. Dan seperti yang saya katakan tadi, buku terjemahan kepada bahasa Jepun tersebut boleh didapati di Kinokuniya, boleh didapati di Amazon. Jadi dia boleh merentas sempadan. Dan secara spesifiknya saya ingin berkongsi ilmu berkaitan halal dan memberi kesedaran tentang halal melalui tulisan dengan sedikit bakat dan kebolehan yang saya ada. Dan ini saya rasa adalah sinonim dengan usaha-usaha dakwah lah. Jadi itulah kenapa hasrat saya untuk menterjemah tu. Sebenarnya hasrat untuk menterjemah tu sudah agak lama, cuma baru kini dapat direalisasikan lah. Baik. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya ingin mengupas sedikitlah memperkenalkan buku ini dan penulis asalnya. Jadi pengurusan kualiti makanan halal ini diterbitkan pada tahun 2015, terbitan DBP, ditulis oleh Dr. Nora Zilawati Muhammad Dahlal. Yang sekarang alhamdulillah adalah rakan setugas saya di INHAD. Dr. Nora Zilawati ataupun kami panggil dengan nama manjanya Dr. Nora merupakan lulusan Sarjana Muda Teknologi Makanan, sarjana dan PhD dalam bidang Islamic Development Management dari USM, dan beliau juga mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan kualiti, berkaitan makanan halal. Dan naskah asal ini merupakan sebahagian daripada projek ISDEF DBP. ISDEF ialah Center for Islamic Development Management Studies atau Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam. Menariknya ISDEF telah mempunyai projek penerbitan buku ini sejak 2013 dalam usaha mereka menyampaikan ilmu pengurusan berteraskan Islam, Islamic Based Management. Dalam buku ni, dalam buku pengurusan kualiti makanan halal ni ada disenaraikan tajuk-tajuk buku dalam projek tersebut, dan sehingga 2015 seperti yang dalam buku ni lebih daripada 20 judul telah dikeluarkan dalam pelbagai aspek termasuk juga tourism, Islamic tourism. Jadi bagi saya buku ni sangat penting untuk kita sampaikan ilmu dia kerana buku ni juga merupakan tesis Dr. Nora yang telah ditukarkan kepada bentuk yang lebih sesuai untuk bacaan umum. Jadi hasil tulisan ini adalah hasil daripada kajian secara teoretikal sepanjang beliau menjalankan pengajian PhD beliau di USM. Jadi serba sedikit sinopsis atau kupasan tentang buku ini. Persoalan utama tentang buku ini ialah untuk melihat bagaimanakah cara untuk mengamalkan pengurusan kualiti makanan halal yang benar-benar berteraskan Islam. Jadi saya ambil sedikit snapshot daripada buku ini. Kalau kita lihat kandungan, terdapat 5 bab, 5 chapter. Bermula dengan perkembangan industri makanan halal di Malaysia sendiri, dan kemudiannya isu-isu dalam bidang pengurusan makanan halal ataupun pengurusan industri makanan halal, sedikit sejarah dalam pembangunan industri halal makanan halal di Malaysia, dan bab ketiga adalah tentang management of halal food quality, pengurusan itu sendiri, konsep-konsepnya. Dan di sinilah saya mendapat sedikit difficulty, kesulitan kerana saya bukan daripada bidang ini. Dan chapter keempat, bab keempat adalah implementation of management in halal food quality, bagaimana amalan dapat dimasukkan ke dalam pengurusan makanan halal. Dan chapter yang terakhir, bab yang terakhir adalah contribution dan implikasi, impaknya, dan bagaimana kita dapat mengambil ilmu ini untuk diamalkan. Jadi sumbangan utama daripada buku ini adalah tentang kaedah pengurusan kualiti makanan halal melalui tasawur Islam, melalui pandangan Islam sebagai acuan pengurusan berteraskan Islam yang menjanjikan penyelesaian lebih komprehensif dan juga holistik. Jadi saya sertakan di slide ini snapshot daripada kerangka atau framework
sesuai dengan buku ini merupakan hasil kajian PhD. Jadi satu sumbangan yang novel daripada Dr. Nora Zilawati melalui PhD beliau ialah kerangka ini, Basic Framework of Halal Food Entrepreneurs as Executor of Islamic Based Development. Kalau kita lihat sedikit, sebab ini adalah sumbangan utama, so saya ingin highlightkan sedikit. Berbalik kepada Al-Quran dan hadis dan berpandukan Islamic tasawur. Dalam kerangka ini kita lihat untuk mencapai pengurusan yang holistik dan komprehensif, kita perlu melihat balik peranan-peranan kita dalam ekosistem tersebut dan juga tujuan atau objektif utama yang kita hendak capai iaitu redha Allah, mardatillah. Jadi framework ini mungkin dalam buku ini dilihat dalam bentuk dalam aspek makanan halal, tapi saya percaya boleh dikembangkan dalam aspek-aspek lain dalam industri halal. Baik, itu saya bersedikit tentang sinopsis buku ini. Baik, seterusnya saya ingin kongsikan sedikit kronologi penterjemahan buku ini. Saya cuba masukkan tarikh-tarikh ini untuk menunjukkan step by step lah. Jadi komunikasi awal dengan Prorosfa, dengan IUM Press pada bulan September 2019. Okay, dah lama sebelum September ini saya sudah membaca buku ni, tetapi bukan untuk tujuan untuk menterjemah. Pada ketika itu saya sedang melihat kepada halal body of knowledge. Saya sedang mencari sebenarnya bagaimana elemen kualiti boleh diterapkan dalam halalan thayyiban, terutama dalam makanan halal. Di situlah bermulanya saya membaca buku tersebut. Kemudian secara natural lah, IM Press ada announcement tentang projek penterjemahan ini. Disebabkan saya telah membaca buku ini dan juga beberapa buku sekitar halal pada ketika itu dalam bulan 7, bulan 8, 2019. Jadi saya terfikir kenapa tidak, kerana dulu memang hasrat untuk menterjemah tu dah lama ada, cuma tidak berkesempatan. Jadi saya mengemukakan beberapa tajuk kepada Prorosfa dan dengan nasihat dan pandangan Prof, kami memilih buku inilah untuk projek ini. Seperti yang saya katakan tadi, 2013 ketika buku kami Halal All That You Need to Know keluar, diterbitkan, pada ketika itu sangat sedikit artikel-artikel halal ataupun buku-buku halal. Tapi sekarang ini sudah banyak. Di negara kita memang banyak dalam bahasa Melayu, jadi mungkin ada masih banyak peluang lah untuk kita menterjemah kepada bahasa-bahasa lain. Jadi berbalik kepada kronologi, daripada September itu dapat pilih buku yang hendak diterjemah. Maknanya ketika itu saya committed lah untuk terlibat sama dalam projek ini, walaupun ketika itu banyak yang saya fikir kerana tentu sekali perlu memberi fokus dan masa untuk projek ini berjaya. Walau bagaimanapun, alhamdulillah pada bulan Januari saya berjaya menterjemah dua bab seperti yang dikehendaki oleh IM Press, dan kemudian IM Press bersetuju untuk saya teruskan terjemahan. Pada bulan November 2019 saya menyertai bengkel terjemahan anjuran IM Press, dan inilah merupakan kali pertama saya mendapat training yang formal lah dalam bidang penterjemahan. Dan alhamdulillah pada bulan Jun tahun 2020 saya melangsaikan semua tugasan penterjemahan dan menghantar ke IM Press lah untuk tujuan suntingan dan sebagainya. Dan pada bulan 8, 27 Ogos, majlis pelancaran, dan alhamdulillah sekarang buku yang mawujud ada di tangan saya lah. Alhamdulillah, saya rasa dalam proses penterjemahan itu sendiri mengambil masa lebih kurang 6 bulan. Pada ketika itu sebenarnya pada bulan 12 tahun 2019 saya ada mengambil cuti agak panjang, cuti akhir tahun. Jadi kebetulan cuti itu terjadi pada ketika itu, jadi saya banyak menulis menterjemah pada ketika itu. Dan apabila masuk ke pejabat semula, disiplin tu memang perlulah untuk melangsaikan tugasan penterjemahan. Baik. Seterusnya saya ingin kongsikan sedikit cabaran lah dalam menterjemah buku ini. Saya kira
cabaran yang pertama sekali yang saya dapati ialah tajuk buku itu sendiri. Tajuk buku ini dalam bahasa Melayunya pengurusan kualiti makanan halal. Jadi sekilas pandang bila nak terjemah kepada bahasa Inggeris, adakah ia management of halal food quality ataupun adakah ia sebenarnya management of quality of halal food. Jadi seperti saya katakan tadi, saya membaca buku ini berkali-kali sebelum berniat untuk menterjemahnya pun. Jadi sepanjang pembacaan saya itu saya dapat mendapatkan intipati lah. Dan Alhamdulillah kerana Dr. Nora adalah rakan setugas, jadi senanglah untuk saya merujuk kepada beliau. Jadi sebenarnya buku ini seperti kita tahu sekarang ni ia adalah management pengurusan of halal food quality. Pengurusan kualiti itu tersebut, pengurusan kualiti. Cabaran yang kedua ialah kerana buku ini saya kira bagi saya tanggapan saya ialah separa ilmiah. Maksudnya dia ada teori-teori bidang pengurusan, teori-teori kualiti, konsep-konsep makanan halal, banyak melibatkan aspek pensijilan halal. Dan seperti yang saya kongsikan tadi, saya bukanlah pakar bidang halal, saya juga bukan pakar bidang pengurusan, bukan pakar bidang kualiti, bukan juga pakar bidang makanan. Tapi disebabkan mungkin pengalaman merentas bidang itu, saya appreciate konsep-konsep ini dan Alhamdulillah dapatlah mengatasi cabaran untuk menyampaikan dengan insyaAllah yang terbaik lah. Jadi banyaklah istilah-istilah bidang teknikal, bidang pengurusan dan juga bidang syariah. Di bidang teknikal ni contohnya seperti pemprosesan makanan. Okay, bidang pengurusan ni memang banyaklah kerana inilah intipati buku ini. Dan di sinilah saya terpaksa juga membuat sedikit pembacaan tambahan lah. Contohnya apabila dibincangkan tentang definisi konsep kualiti berdasarkan nama-nama besar dalam pengurusan. Contohnya Deming, Juran, Crosby, Ishikawa. Jadi saya perlu merujuklah kepada teks-teks asal yang disertakan dalam rujukan. Contoh lain apabila penulis membandingkan tentang prinsip-prinsip kualiti secara Islam dengan prinsip-prinsip kualiti konvensional. Contohnya dalam prinsip kualiti terdapat istilah-istilah ihsanul hasanah, muhasabah, asyura, uswatun hasanah. Jadi penulis cuba untuk membandingkan dan mencari titik persamaan dengan kualiti konvensional, maka timbullah zero defect, accountability, evaluation, assessment, teamwork and ethics. Jadi perkara-perkara begini saya perlu membuat pembacaan yang lebih lah kerana saya bukan daripada bidang pengurusan. Dan tentunya banyak dalil daripada Al-Quran dan Hadis dalam buku ini. Jadi saya perlu mendapatkan satu keseragaman. Contohnya untuk hadis-hadis dalam buku ini, saya menggunakan sunnah supaya terjemahan itu tidak terlalu berat, sesuai untuk pembacaan umum. Kadang-kadang bila terjemahan bahasa Inggeris tu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin tidak biasa untuk masyarakat kita. Dan yang terakhir mungkin cabaran yang paling utama yang saya dapati ialah lenggok bahasa buku asal tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Mungkin juga kerana sepanjang kerjaya saya banyak membaca hasil tulisan berbahasa Inggeris dalam bidang teknikal. Jadi apabila saya membaca sesuatu yang bersifat ilmiah tetapi dalam bahasa Melayu dan dia lebih kepada management bukan bidang sebenar saya, ia menjadi satu cabaran yang sangat hebat lah. Daripada lenggok bahasa tu untuk diterjemahkan tu saya perlu memastikan saya menterjemahkan perkara yang betul lah. Jadi sebab tu banyak kali membaca dan daripada situ juga saya mencarilah bagaimana cara untuk menghadapi cabaran ini. Dan di situ saya mungkin dapat kongsikanlah strategi bagaimana saya menghadapi cabaran-cabaran ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya membaca keseluruhan buku sebelum komit untuk menterjemah pun saya sudah membaca buku ini, dan tentunya apabila sudah komit saya membaca lagi keseluruhan buku ini banyak kalilah, bukan sekali dua, banyak kali. Kemudian saya membaca dan memahami rajah, jadual dan gambar. Ini mungkin sesuai untuk saya sebab saya mungkin belajar dari lebih baik menggunakan visual dan mungkin juga latar belakang saya adalah teknikal. Jadi rajah, jadual dan gambar tu lebih mudah saya faham. Jadi saya memahami rajah-rajah jadual gambar ini bab demi bab lah.
Kemudian saya mula menyiapkan kerangka setiap bab. Maksudnya pada ketika ini apabila saya mula menterjemah, saya cuba untuk menyediakan satu tapak rumah lah untuk projek ini. Maksudnya dalam komputer saya tu saya dah ada satu folder, saya ada 5 chapter, saya masukkan tajuk-tajuk yang diterjemah, subtajuk, caption untuk rajah. Jadi secara psikologinya pun saya rasa okey, ada sesuatu sudah saya mulakan. Dan visually saya nampak perkara tu ada dalam komputer saya. Dan seterusnya saya menyiapkan jadual rajah dan gambar dahulu. Mungkin juga kerana bersekalilah dengan diri saya sendiri yang memang mudah memahami rajah, jadual dan gambar ni. Jadi saya siapkan dulu jadual, rajah dan gambar daripada semua bab yang ada dalam buku. Kemudian saya menyediakan terjemahan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis daripada sumber-sumber yang sahih dan seragam. Ini pada pendapat saya agak mudah kerana ini perkara yang tak berubah. Bagaimana ayat Quran tu begitu, begitulah dia. Jadi saya isi dalam tapak rumah yang saya sediakan tadi. Jadi hari demi hari secara psikologi saya nampak okey, projek saya berjalan lah secara istiqamah. Kemudian barulah masuk kepada fasa yang agak mencabar kerana perlu membaca secara berfokus sambil menyemak teori, konsep, istilah. Di sinilah datangnya pembacaan tambahan dan juga merujuk kepada penulis asal. Dan kemudian mulalah menterjemah dengan bab yang paling mudah. Saya telah menterjemah dua chapter pertama tu untuk tujuan untuk dihantar kepada IM Press. Dan daripada 5 bab tersebut, bagi saya bab yang paling mencabar ialah bab keempat. Kerana buku ini ditulis berdasarkan PhD, so kita akan nampak struktur tu adalah seperti struktur PhD, mana bab keempat adalah hasil kajian, research, result and discussion. Jadi di situ banyaklah percambahan teori yang saya perlu pastikan saya tidak terpesong daripada apa yang penulis asal ingin sampaikan. Jadi di situ agak banyak masa dan fokus yang tinggi perlulah. Dan juga saya cuba mendapatkan lenggok bahasa Inggeris yang tidak terlalu ilmiah kerana saya rasa memang buku ini patut dibaca oleh semua lapisan masyarakat lah. Dan kemudian saya juga membina glosari sendiri dan glosari ini tidak ada dalam naskah asal tapi ada disertakan dalam versi terjemahan. Kerana saya rasa ia akan membantulah kerana dalam buku ini seperti kita tahu ada aspek agama, ada aspek teknologi, teknikal. Jadi saya cuba mencari terma atau istilah yang di pertengahan lah, yang difahami oleh banyak-banyak lapisan masyarakat. Dan kemudiannya tentulah saya membaca hasil terjemahan berkali-kali untuk mencari kesinambungan lah antara topik. Jadi inilah strateginya. Dari segi masa penulisan tu pada bulan 12 tu memang banyak dihabiskan untuk membuat penterjemahan dan saya istiqamah menggunakan paling banyak sejam lah pagi-pagi tu start menulis dulu, mula menulis dan menterjemah. Saya rasa memang disiplin tinggi perlu. Selesaikan dulu 1 jam penterjemahan baru bermula dengan perkara-perkara lain. Tapi apabila dah masuk office itu terpaksa mencari masa yang sesuai lah, termasuk dalam melakukan penterjemahan pada waktu malam lah. Jadi itulah strategi yang saya dapati yang boleh saya kongsikan di sini sepanjang penterjemahan buku ini. Dan kemudian mungkin sedikit refleksi lah daripada pengalaman menterjemah buku ini. Jadi siapa yang paling banyak belajar melalui proses penterjemahan ini, jawapannya diri saya sendirilah. Bukan saja saya belajar tentang kandungan buku ini, tentang teori buku ini yang buku ini cuba sampaikan. Saya juga belajar dan mengaplikasikan terus apa yang saya belajar daripada bengkel terjemahan tersebut. Di sini saya ingin merakamkan terima kasihlah kepada Sifu, Dr. Ida, jika beliau mendengar ini. Kita juga ada Impress mewujudkan WhatsApp group mana kita boleh bertanya sepanjang proses penterjemahan ini dan saya rasa sesuatu yang baiklah. Apa kita tak faham kita terus boleh bertanya. Jadi boleh katakan saya mengaplikasikan terus apa yang saya belajar dalam terjemahan tersebut. Jika
ada yang bertanya tentang teori terjemahan, saya tidak boleh jawabnya sekarang. Tapi saya telah mengaplikasikan. Jadi soalan seterusnya, adakah saya akan menterjemah lagi? Mungkin insyaAllah jika ada kesempatan. Dan apa yang penting untuk kejayaan suatu penterjemahan? Daripada pengalaman ini, saya rasa yang pertama sokongan daripada penerbit. Seperti yang saya kongsikan tadi, saya memang berhasrat untuk menterjemah sudah lama, tetapi apabila ada satu projek yang berstruktur seperti ini dan ada pihak penerbit yang boleh membantu dari aspek teknikal. Contohnya, saya tidak perlu bersusah payah mendapatkan keizinan DBP untuk menerbit. Dan pada teknikal yang tentang penerbitan, saya boleh serahkan kepada penerbit. Jadi saya rasa sokongan daripada penerbit ni sangat-sangatlah penting. Kemudian tentu sekali naskah yang sesuai. Seperti saya kongsikan juga tadi, ada beberapa pilihan untuk saya terjemah dalam sekitar kandungan halal ini. Tapi tentu sekali saya tidak punya pandangan yang besar tentang audience. So sebagai contohnya di sini, Prof. Ruspa mempunyai pandangan yang lebih luas tentang audience yang akan membaca. Jadi menurut nasihat dan pandangan beliau, saya rasa inilah topik buku yang paling tepat untuk saya terjemah pada ketika ini. Kemudian tentu sekali pencerahan daripada penulis asal, dan alhamdulillah saya bernasib baik Dr. Nora ada bersama-sama saya. Ilmu menterjemah itu sendiri walaupun sangat singkat bengkel tersebut, tapi alhamdulillah sokongan dan diberikan kepada oleh tenaga pengajar sangat baik, dan tentu sekali kemahuan dan disiplin yang tinggi. Apabila saya komit tu, saya dah banyak berfikirlah. Saya dah masuk sebelah kaki dan saya perlu melangsaikan tugasan diberikan, amanah yang diberikan. Dan alhamdulillah dalam tempoh 6 bulan selesailah buku ini. So harapan saya agar buku ini dapat memberi manfaat sejagat, dan satu lagi yang secara spesifik, saya harap buku ini dapat diberi versi baru, diperbaharui, kerana buku yang asal ni diterbitkan pada 2015. Jika kita lihat pembangunan industri halal telah bergerak dengan pantas, jadi banyak garis panduan, guideline, regulations, statistik juga berubah. Jadi mungkin untuk lebih terkini satu versi yang diperbarui perlulah dilihat. Okey, saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan hari ini. Sekali lagi sekalung penghargaan buat semua yang terlibat menjayakan penerbitan buku ini. Semoga Allah sentiasa memberkati usaha kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahaja yang dapat saya kongsikan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita minta Dr. Yumi stay dulu, jangan keluar lagi. Ustaz, saya masih di sini. InsyaAllah bersama kita sekarang adalah Dr. Roswa. Dr. Roswa bersama kita. Mungkin Doktor nak bagi sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh dengar Doktor. Pertama saya ucap terima kasihlah kepada Dr. Yumi dan juga saudara Zahiruddin yang menjayakan wacana kita pagi ini, wacana penterjemahan. Ini adalah siri yang dalam siri ini adalah buku yang keempat lah. Maknanya kita secara konsisten, secara tekal telah melaksanakan wacana ini setiap minggu hari Jumaat pagi. Saya harap kita sudah ada, sampai setakat ini kita dah ada pengikut lah, ataupun follower yang sudi lah dengan mengikuti siri ini. Juga satu sokongan lah kepada projek kita ni. Projek kita ni khusus untuk menyokong status KL World Book Capital 2020. Jadi oleh kerana itu pada hari ini kita ucap terima kasih kepada Dr. Yumi atas kesediaan beliau untuk berkongsi pengalaman dalam kerja-kerja menterjemah buku asal lah, pengurusan kualiti makanan halal terbitan dia dalam bahasa pustaka pada tahun 2015 . Seperti Dr. Yumi katakan tadi, kita sebenarnya ambil masa singkat je. Oleh kerana projek ni kebetulan ada, jadi dia dalam ilmu ni, dalam halal ni dia cepat berkembang. Saya harap penulisnya ada yang mengikuti bidang ini, sharing kita ni, jadi mungkin dia boleh tambah
data ke chapter ke untuk kita update, ataupun dia ada buku baru yang kita boleh tolong terbitkan. Halal ni lah satu aspek yang penting di UIA kan. Jadi kita harap kita akan terus menerbitkan banyak lagi buku tentang halal dan juga buku terjemahan. Jadi Dr. Yumi dah berkongsi dengan kita pengalaman beliau yang menjelaskan tentang kronologi ataupun macam mana proses daripada awal sehingga akhir datang mencadangkan judul, berbincang dengan kami dan dapat kededahan bingkil yang pertama secara formal. Jadi walaupun beliau mengatakan itulah pengalaman latihan terjemahan formal pertama yang singkat beliau lalui, tapi nampaknya beliau telah mengikuti dengan serius, telah mengenali facilitator Dr. Torida dan juga seorang pakar penterjemahan, seorang pencerah bagaimana penterjemahan. Jadi kita dalam projek ini kita nampaknya bertemu dengan orang yang betul pada masa yang betul, pada tempat yang betul. InsyaAllah lah. Jadi kita harap ini semua akan membantulah usaha kita untuk memandaikan masyarakat, untuk menyumbang kepada kemajuan ummah. Dalam pembincangan beliau tadi juga, beliau juga telah menjelaskan tentang strategi, proses penterjemahan, masalah dan cabaran, disiplin diri seorang penterjemah dalam menjalankan projek ini. Jadi semua pengalaman-pengalaman yang sangat berharga untuk dikongsi oleh pendengar lain, mereka yang mengikuti sesi kita ini. Sebab dalam kita ada 2 WhatsApp group penterjemah dan mereka ni sangat aktif dalam WhatsApp group ni. Dr. Yumi mungkin tak masuk satu grup lagi. Satu grup lagi yang lebih aktif, grup yang satu lagi khusus menterjemah buku-buku karya cerita-cerita rakyat, folklore yang kita jangka akan diterbitkan juga cepat. Jadi saya tak mahu cakap panjang. Mungkin ada orang lain ada persoalan, tapi tanyalah atas penerbitan ini kepada Dr. Yumi. Ini satu kejayaan pribadi anda. Kami juga berkongsi kejayaan kegembiraan perjuangan ini sebab menterjemah dalam masa 6 bulan tu satu yang sangat luar biasa lah pada orang yang mengatakan bahawa kali pergi latihan turun 6 bulan dapat terbit dan mutu terjemahan itu agak baik. Dia memang baiklah, sebab itu kita tak banyak masalah bila kita sunting. Dan pada hari ini beberapa hari sudah buku ini dah terbit. Kita khusus pastikan buku itu terbit sebelum sesi kita pada hari ini. Jadi dengan ini saya haraplah sudi-sudilah Dr. Yumi untuk terus mengikuti projek kita ini. Kalau boleh cadangkan judul baru, kalau tidak kita pun ada beberapa judul dalam senarai kita yang kita sudah kenal pasti, dan orang lain juga yang mengikuti sesi kita ini. Kalau baru tahu tentang projek ini, silalah hubungi kami. Kalau ada mereka yang ada judul buku yang menarik, yang baik, kita selalunya fokus kepada buku yang baik lah, yang terbitan asalnya itu menunjukkan performance ataupun prestasi yang baik. Misalnya buku itu bestseller, memang mengandungi kandungannya dan substan yang sangat penting. Jadi kita akan pertimbangkan untuk diterjemahkan sepanjang tahun 2021 nanti untuk memenuhi sasaran buku terjemahan ini. Jadi bukanlah pandangan ringkas saya tentang sesi pada hari ini. Saya sangat gembira dan berhati dengan kehadiran anda semua. Kita harap kita akan bertemu lagi pada minggu depan dan minggu seterusnya. Terima kasih. Mari kepada Zahiruddin. Ada soalan nampaknya. Baik, terima kasih kepada doktor atas ulasan sepatah dua kata. Ada sikit soalan untuk Dr. Yumi daripada Dr. Hasina Harun. Tak silap saya, Dr. Hasina ni daripada USM. Bidangnya bidang memang terjemahan. Alhamdulillah beliau konsisten sama kita sebenarnya dan cuba untuk bekerjasama dengan anak murid beliau dengan kami juga insya-Allah pada masa depan. Jadi dia tanya, selain penambahan dalam bentuk glosari, adakah terdapat penambahan lain yang dilakukan oleh Dr. Yumi pada teks terjemahan? Tiada. Cuma penambahan glosari sahaja. Ustaz? Oh. Boleh dengar ke? Boleh. Maksud saya tu saya cuba mengekalkanlah semua kandungan teori. Saya tidak membuat ulasan tambahan.
Cuma saya tambah glosari itu sebab saya fikir ia akan membantu pembaca. Maksudnya asal daripada teks juga, cuma keluarkan sahajalah sebab istilah tu istilah Ya. khusus dalam Ya, bidang betul. ya. Okey, baik. Di sini saya minta beberapa orang yang mahukan slide Dr. Yumi untuk titipkan alamat email di kita punya komen di Facebook. Mungkin Dr. Yumi boleh ambil masa untuk send dan berinteraksi dengan mereka. Saya ingat mereka ada soalan lebih daripada apa yang nak bincangkan. Kami sengaja buat begini supaya ada hubungan antara penterjemah dengan penterjemah yang lain. Supaya ada interaksi di situ, dan mungkin soalan-soalan lain Dr. Yumi boleh tengok di Facebook kita nanti, antara penterjemah dan juga penterjemah lain dan juga peminat bidang dan seumpamanya. Okey, terima kasih banyak kepada Dr. Yumi atas kesudian. Kita berakhir di sini untuk hari ini, hari Jumaat. Semoga banyakkan selawat dan dah boleh bersolat Jumaat hari ini ramainya. Cuma saya tidak boleh disebabkan ada isu-isu teknikal juga. Terima kasih kepada Dr. Yumi sekali lagi. InsyaAllah pada masa depan kita bersama lagi, dan juga ada beberapa projek lagi boleh kita bincang bagaimana Dr. Rosfa sebut tadi. Jadi terima kasih. Jazakillahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.